Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi, hari ini kita akan tengok subjek matematik aliran kemahiran tingkatan 5 bab 2 untuk latihan uji diri 2. Jadi, sebelum kita sambung, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi. Okey, jadi buka buku teks kamu muka surat 41. Jadi, kita tengok soalan uji diri 2. Jadi, soalan 1. Setiap objek di bawah terletak pada suatu sata mengufuk. Lukis ujuran ortogon bagi setiap objek tersebut pada A sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Maksudnya semua arah atas. B sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Maksudnya tengok dari depan arah Y. Jadi, maksudnya setiap gambar aja kita kena jawab dua soalan yang itu dari lukisan ujuran ortogon dari arah Z dengan dari arah Y. Jadi macam mana kita cara lukis? Jadi oleh sebab cikgu tidak boleh conteng di dalam buku teks. Jadi pengajaran cikgu kamu kena memerlukan sedikit imagination kamu lah. Jadi kita tengok soalan 1 sini. Jadi kita lukis dari arah Z dulu. Boleh? Setiap soalan kita lukis dari arah Z dulu. Lepas tu baru kita lukis dari arah Y. Jadi kita tengok soalan 1. Dari arah Z kamu tengok dari arah Z apakah garis yang kamu boleh nampak. Ingat dari arah Z sata mengufuk yang kamu kena lukis di bawah ini. Jadi seperti memerlukan imagination kamu. Jadi kamu lukis sata mengufuk. Tak ingat garis normal. Lurus ke bawah. Semua mesti garis normal. Lurus ke bawah. Jadi maksudnya ini garis yang kamu kena lukis. Jadi mana satu kamu kena lukis. TU TU dengan PQ dengan RS maksudnya ini garis yang kamu kena lukis dan seperti tadi cikgu cakap kamu nampak garis condong betul, kamu nampak garis condong tapi kamu ukur lurus di bawah ini, maksudnya kamu lukis panjang yang lurus bawah ini. Boleh faham? Jadi pertama kita lukis TU dulu TU ialah berapa cm? 4 cm. Sebab ini 4, maksudnya ini pun 4. Jadi kita lukis TU dulu. Ingat mesti ukuran yang sebenar. Mesti ukuran yang sebenar. Jadi kamu boleh lukis ukur 4 cm dulu. Ingat mesti lurus jangan sengit. Kalau kamu takut kamu lukis garis kamu sengit ke apa kamu mesti cari sesuatu. Mana-mana tepi untuk tolong kamu lukis. Contoh kamu boleh letak pembaris di tepi kertas ini supaya lulus kamu supaya kamu tahu garis yang kamu lukis ini tidak akan sengit lah. Jadi mungkin kamu boleh bermula dengan 2, sebab jangan terlalu tepi jadi kamu boleh bermula dengan 2. Jadi 4 cm jadi 2 sampai 6, betul? Sampai 6. Jadi ini 4 cm lah. Lukis 4 cm. Jadi kamu boleh tulis TU dulu. Lepas tu U, kamu nampak U kan, lepas tu R, jadi kamu boleh letak tepi R. Sama juga kamu nampak T, lepas tu nampak S, sebab kamu tengok dari arah Z ingat. Sekarang kita lukis dari arah Z jadi kamu nampak T, lepas tu S. Boleh letak macam inilah. Boleh? Lepas tu apa yang kamu kena lukis? UQ. Dengan TP. Seperti tadi cikgu cakap, kamu nampak garis condong UQ, tapi kamu lukis bawah ini QR, ukuran ini 2 cm. Bukan pergi ukur panjang sisi ini bukan. Kamu nampak garis condong ini, tapi kamu pergi ukur bawah yang lurus ini jadi 2 cm. Sebab itu kamu lukis 2 cm. Jadi dari UQ 2 cm. Jadi ukuran betul-betul. 2 cm. Kalau kamu tidak mau bermula kosong boleh kamu suka bermula dengan 2 pun boleh. Sebab ada pelajar tidak suka dari 2, tidak suka bermula dari kosong. Letak tengok sini mesti sama lurus. Jadi lukis 2 cm. Ini ialah 4 cm mesti label 4 cm. Ini ialah 2 cm. Boleh? Dan U sampai ke Q. Boleh? Dan ini pun sama 2 cm
Ini kalau kamu susah nak tahu dia lurus atau tidak, kamu boleh terbalikkan pembaris kamu. Mungkin kamu boleh bermakna 13. Oke, dan tengok sini mesti lurus. Mesti lurus dan 2, betul? Oke, jadi kamu lukis 2 cm 13 sampai 11. Oke, ini ialah 2 cm. Oke. Kalau sini kamu sudah tulis 2 cm, ini tak perlu lagi lah sebab mereka sama panjang. Dan ini adalah P. Boleh? Lepas itu kamu sambung PQ. Dan buat semakan sama ada PQ ini ialah 4 atau tidak. Kalau kamu semasa kamu lukis, kalau dia sengit bukan 4 cm, jadi maksudnya garis ini ada sengit lah. Jadi kamu mesti buat semakan lagi mana satu garis sengit. Sebab ini 4, bawah ini pun 4, jadi kita ukur dulu. Oke, ada nampak? Memang junjung 4, betul? Kalau semasa kamu lukis garis ini, dia bukan 4, maksudnya ada garis dia sengit. Tak ingat, pastikan semua garis sambung. Oke, dan jangan lebih, ada yang belajar lukis lebih contoh garis macam ini. Contoh, ini contoh sahaja. Ada yang belajar lukis lebih keluar. Ini potong markah, jangan lebih Oke. Ini akan potong markah. Sebab itu kamu lukis mesti berhati-hati, jangan lukis lebih. Oke. Nah, inilah arah dari Z. Ini adalah soalan 1A Oke, B. Oke. B, kita letak lukis di sinilah. Oke. B. Dari arah Y. Oke. Jadi dari arah Y, jadi maksudnya kamu tengok dari depan. Jadi apa yang kamu nampak? TU. Kamu nampak TU. Atas kan? Atas adalah TU. Lepas itu bawah ialah PS segaris dengan QR, betul? Ini yang kamu nampak. Jadi kita lukis yang senang dulu, boleh? Lukis TU, sebab kita tahu TU ialah 4 cm. Sama juga kita lukis TU. Oke, ukuran TU. Jadi kalau kamu takut sengit, kamu boleh tengok belakang sini. Boleh tengok belakang sini. Mungkin kamu boleh letak 11. Nah, ini 4. Supaya kertas ini lurus. Anda nampak? Oke. Jadi kamu boleh tak semestinya mesti bermula dari belakang. Kamu boleh bermula dari sini. Mungkin bermula dari 2 sampai 6. Oke, maksudnya ini 4 cm. Boleh? Nah, ini ialah titik TU. Oke, 2 titik sahaja TU. Sebab sekarang kamu tengok dari arah Y. Jadi kamu nampak TU. Oke, belakang dia tak ada titik lain. Lepas itu, seperti cikgu cakap, kamu dari depan, kamu nampak garis condong, betul? Oke, kamu nampak garis condong, kamu bukan ukuran panjang sisi ini, kamu ya ukuran panjang sisi belakang dia. Sekarang ya belakang ini bukan ini, ini ialah dari arah atas, kamu ukuran panjang sisi ini. Oke, dari tepi ataupun dari depan, kamu ukuran belakang dia. Oke, panjang sisi belakang condong ini. Jadi berapa ukuran panjang sisi ini? 3. Sebab ini dia beritahu 3. Maksudnya ini 3. Oke. Jadi ini 3 cm. Ini maksudnya ini pun 3 cm. Maksudnya dari T ke S. Kamu lukis 3 cm. Nah, macam inilah. Okay. Ini lebih senang sikit lah. Oke. Letak macam ini Cikgu bermain 12. Ini 3. Mesti lulus. Oke. Supaya tidak lari. Jadi 2 cm. Jadi dari 12. Cikgu lukis sampai 10. Oke. Saya 2 cm. Boleh? Sama juga dengan ini. 2 cm juga. Oke, cikgu bermula dengan 3. Oke, ini 12. Jangan sengit. Mesti sama garis. Lurus. Oke, jadi lukis 3 sampai 5. Oke, 2 cm juga. Boleh nampak? Nah, ini ialah 4 cm. Ini ialah 2 cm. Oke, dan sambung Sambung ini PQ sebab dia segaris dengan PS dengan QR, betul? Maksudnya kamu nampak titik P, lepas S, lepas Q, lepas A. Maksudnya ini 4, ini pun 4. Jadi tengok ada 4 atau tidak. Kalau tak ada, maksudnya kedua garis ini ada sengit. Jadi nampak? Ada kan? Memang junjung 4 cm, betul? Cantik sekali 4 cm. Oke, jadi ini ialah nampak P lepas itu titik S. Ini nampak Q lepas itu titik A. Oke, sudah lengkap. Oke, jadual ini.
Boleh? Jadi kita tengok, okay, tua. Ya, dari awal Z. Jadi ingat semasa kamu lukis ya pastikan pensil kamu mesti tajam. Garis yang kamu lukis mesti halus dan jelas. Okay? Halus dan jelas. Jadi dua. Apa yang kamu nampak dari arah Z. Jadi sama juga. Serta mengufu di bawah. Jadi ini yang lulus yang kamu kena lukis. Okay? Maksud ini yang kamu nampak lah. Okay? Maksud ini yang kamu nampak betul? Bentuk macam ini ya, 2 segi 4. Okay, boleh? Jadi kamu lukis yang senang dulu okay. Ini 6 cm, kamu sudah tahu. Ini 3 cm, maksudnya tepi ini 3 cm. Dan lepas itu 3 cm. Kalau ini 3 cm, maksudnya ini pun 3, betul? Sebab ini 6 cm. 6 cm, jadi ini 3 cm, jadi ini pun 3 cm lah. Okay, macam ini kira. Maksudnya kalau saya lukis LK dulu. Lebih senang LK. Lepas itu ini 3 cm sebab ini 3, ini pun 3. 3 maksudnya tepi ini semua 3. Okey, dan ini pun 3. Maksudnya dia segi 4 sama lah. Okey, jadi saya boleh terus lukis LKJI semua 3 cm. Jadi, seperti yang biasa. Okey, pembaris kamu boleh letak tepi sini lurus. Okey, supaya tidak sengit garis kamu. Dan mungkin kamu boleh bermula dengan 2 cm juga. Lukis sampai 5 sebab 3 cm. Okey, sampai 5. Okey, 3 cm. Jadi seterusnya kamu boleh lukis ini 3 cm, 3 cm segi 4 sama lah. Sama juga. Okey, boleh terbalik macam ni mungkin boleh 12. Ingat ini mesti segaris dan 3 supaya garis kamu tidak sengit Kalau kamu sengit, you tengok macam ni, ada nampak? Dia sebenarnya 12 cm juga, tapi you tengok garis ini dia sudah sengit Boleh nampak? Jadi mesti berhati-hati semasa kamu lukis Ini 12, ini 3, mesti sentuh 3. Jadi dari 12 lukis 3 cm, maksudnya kamu lukis sampai 9. Okey. Okey, ini 3 cm juga. Okey, ini pun 3 cm sama juga. Kamu boleh letak macam ni. Kamu boleh bermula 3. Jadi kalau ini 3, maksudnya sini mesti sentuh 12 Okey, jadi lukis sampai 3, jadi sampai 6 cm. Okey, jadi tengok semak sini ada 3 atau tidak. Kalau tak ada 3, maksudnya 2 garis ini sudah sengit mesti buat semakan. Okey, ukur. Ada 3, memang cantik kan? 3. Jadi sambung 3. Okey. Jadi letak titik. Kamu nampak L dulu L lepas D, okey. Boleh letak L lepas D. Boleh. K hash. K di sini Jangan letak salah, jangan letak sini sebab you tengok L lulus dia lulus lepas tu sampai K, maksudnya L lulus sampai K hash. Boleh faham? Lepas tu ke bawah, L ke bawah ialah IA. Di IA di sini. Lepas tu I ke tepi ke sebelah kanan ke tepi ialah J, JE, okey. JE. Okey. Boleh? Sudah habis belum sebab sini ada lagi, ada nampak? Bahagian sini ada lagi. Jadi hash sambung ke G 3 juga. Jadi hash di mana sini? Maksud titik ini Hash sambung ke G 3 cm lagi. Lepas G ke F 3 cm lagi. Lepas F ke E juga 3 cm. Sebab ini 3, ini pun 3 okey. Jadi lukis lagi sambung lukis. Jadi kalau kamu dapat imaging jadi kamu sudah tahu ini memang 6 cm okey. Cara saya hanya tolong pelajar yang tidak pandai imaging Jadi kamu ukur sini ini 3, ini 12 supaya apabila kamu sambung garis pun tidak sengit Ada kadang-kadang pelajar sambung garis tidak akan sengit okey. 12 betul. Okey, ini 3.
Jadi 3 lukis sampai 6 oh. Oke, 3 cm boleh. Lepas itu bawah ini pun sama. Kamu boleh bermula dengan 9 lah, oke. 9. Sini sentuh 6 oh, oke. Kalau 9 kamu sambung kamu sambung sampai 6 oh, 6. 3 cm kan 6. Oke. Jadi tengok semak ini ada 3 atau 3. Tidak, kalau tak ada 3 maksudnya 2 garis ini ada sengit oh. Ini semak bermula dengan 2 lah. Kalau 2 maksudnya sini ialah 13 oh. Ada 3 cm, 2 sampai 5 ada oh, oke. Cikgu letak cantik sikit ah. Oke, sudah selesai, oke. Jadi kamu sambung oke. GC oke. GC di sini. Lepas itu FP di sini oh. Oke, jadi labelkan juga ini 3 cm oke. Ini tak perlulah sebab dia ikut ini ya. Jadi yang kalau tepi sudah label, yang lain tempat lain tak perlu label lagi lah. Oke, boleh faham? Ini adalah A. Jadi kita tengok B. Oke, kita tengok P ya. Tengok dari Y. Jadi maksudnya serta mencencang di belakang dia. Oke, B, C, F, G, E, H, J, K, I, L dengan A, D. Maksudnya ini garis yang kamu nampak dari Y serta. Oke, serta mencencang di belakang dia. Oke, boleh. Jadi apa yang saya nak lukis, saya boleh lukis IJ ya, sebab lebih senang. IJ 3 cm. Lepas tu IA 6 cm. JE, okay, JE ialah 3 cm. Kenapa cikgu tahu? Sebab ini 3 saya ambil dari sini. AB ialah 6, ini 3, ini 3 saya tahu. You tengok ini tinggi ialah 3, betul? Kalau tinggi ini 3, maksudnya ini pun 3 sebab jumlah ialah 6 lah. Jadi 3 campur 3 akan menjadi jumlah 6. Boleh? Kalau sini 7, maksudnya sini 4 lah. Sebab 3 campur 4, 7. Boleh? Tapi sini 6, maksudnya 3 campur 3, 6. Boleh faham? Jadi saya lukis IJ dulu. IJ ialah 3 cm. Jadi cikgu boleh ukur dari belakang. Letak di belakang supaya tidak sengit. Contoh cikgu letak 13. 13. 2. Oke. Supaya garis tidak sengit lah. Oke. 13. 2 ada nampak. Oke, jadi cikgu boleh bermula dari sini 4. Oke, 4. 3 cm merah sampai 7. Oke, ini 3 cm. Lepas tu, oke, kamu boleh letak titik dulu kalau kamu takut salah. Ini ialah IL. Dan ini ialah JK. Boleh? Dan I sambung ke A 6 cm. Oke, kamu boleh letak nombor yang kamu biasa lah. Oke, 13, 2. Oke. 13, 2, oke. Supaya garis kamu tak sengit. Jadi 6 cm. Jadi 6 cm ialah sampai berapa? Sampai 7. Maksudnya dari 13, kamu lukis sampai 7. Oke, ini adalah 6 cm. Kamu boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 cm. Boleh? Sampai 7. Jadi ini adalah 6 cm. Ini adalah 3 cm. Jadi AD ya, oke, di bawah I adalah A ya, jadi boleh letak AD. Oke. Lepas itu dari J, boleh? Dari J sini ya. J pergi ke E 3 cm juga. Oke. Oke, 2 sini, 13 sini Oke. 3 cm jadi kamu kira 1, 2, 3. Jadi selesai sampai 5. Dari 2 kamu lukis sampai 5. Oke, ini 3 cm. Jadi kamu nampak di bawah J adalah E ya. Jadi E kamu nampak E dulu lepas itu H. Sebab sekarang kamu tengok dari arah Y ya. Nampak E lepas itu H. Jadi kamu boleh letak E H. Boleh? Lepas itu AB.
6 cm jadi A di sini. Jadi lukis lagi 6 cm. Saya letak 12 sukarlah, okey, lebih senang. 12 ini 3 sini ya, mesti sekali so. Jadi 12 6 cm berapa? 1 2 3 4 5 6 sampai 6 ah, maksudnya 12 lukis sampai 6. Cikgu letak cantik sikit ah. Enam. Okey. Boleh? Jadi kamu nambah B lepas itu C. Jadi BC. Okey, ini adalah 6 cm. Boleh? Lepas tu dari EF. Okey, EF ialah 3 cm. Jadi saya pun letak 12 ah. Okey, 3 cm juga. Jadi kalau 3 cm maksudnya kamu kena lukis sampai 9 ah, betul? Okey. 12 3. Okey, kamu mesti tengok dari atas oh. Jangan supaya garis dia tidak lari oh. Jadi 3 cm sampai 9 1 2 3, betul? Jadi lukis sampai 9. Okey, 3 cm. Nampak F lepas G ya. Jadi kamu boleh letak FG. Okey, ini 3 cm juga. Boleh? Lepas tu sini berapa? 3 cm, betul? F di bawah F ah. F sampai B di sini ada nampak 3 cm. Jadi kamu ukuran ah. Okey, sama ada semak ini ada 3 atau tidak. Kalau tak ada maksudnya 2 garis atas sengit lah. Jadi kamu mesti buat semakan ah. Jadi saya dari 9 3 cm adalah 12. Ada nampak? Okey. Tengok cantik ah. Tidak sengit garis ah. Jadi ini gambar yang kamu nampak ah dari arah Y ah. Okey, ini bentuk dia. Yang kamu ujuran ortogon ah yang kamu nampak dari arah Y. Boleh? Jadi kita tengok gambar yang terakhir 3. Ini memerlukan jangka lukis ah. Jadi kamu kena sediakan jangka lukis dulu ah. 3. A, okey. Tengok dari arah Z ah. Ingat kalau dari arah Z dia nampak tepi ah, tepi silinder. Cikgu sudah cakap kalau silinder kamu nampak tepi dia semua ialah segi 4 sama oh, segi 4 sama. Bukan bulatan ah. Bulatan ialah kamu nampak di atas dan bawah dia ini silinder ah, okey. Baru nampak bulatan dia. Kalau tengok dari tepi silinder itu jadi kamu lukis segi 4 oh. Okey, cikgu sudah cakap. Jadi mana yang kamu lukis ini ya segi 4. Sebab kamu tengok dari atas maksudnya sata mengufu yang kamu lukis ah. Maksudnya PQ yang kamu lukis, RS yang kamu lukis ah. Jadi kamu sambung semua jadi segi 4 sama sisi 4 ah, sisi 4 yang kamu nampak. Boleh? Jadi berapa cm di sini? Ini 4, ini 6 ah, ini 4, ini 6. Boleh nampak? Jadi lukis ah. Jadi kamu boleh lukis PQ dulu. PQ ialah 4. RS lah. Sebab RS di atas kan. Jadi RS lukis dulu. Ini pun 4 ah. Jadi 4. Jadi lukis RS dulu 4. Ukuran 4. Jadi kamu boleh letak tepi sini ya. Bukan ini oh. Ini cikgu yang lipat kertas ah. Kamu nampak ini. Okey, kamu boleh ukuran 4. Kamu boleh bermula dengan 2 lah. Jadi 2 kalau 4 lukis sampai 6 oh. Okey. Ini adalah S lah, SR lah, okey, SR. S sampai ke A, okey, 4 cm. Okey, lepas tu S sampai ke P 6 cm oh, 6 cm. Jadi ukuran dari 12 lah, okey. Dari 12 ini 3 oh. Letak cantik-cantik. Kalau 12 6 cm ialah sampai 6 ah. Jadi kamu boleh kira 1 2 3 4 5 6, okey. 12 sampai lukis sampai 6. Okey, jadi ini ialah 6 cm oh. Di sini ialah P. P sampai ke sambung ke Q juga 4 cm. Juga bermula dari 12. Okey, ini 3.
Jadi sama juga kalau 4 cm dari 12, 1, 2, 3 sampai 8 oh. Jadi kamu lukis sampai 8 ah. Oke, ada nampak? 4 cm. Ini adalah Q ah. Kamu buat semakan ah. Oke, ini juga 6 ah. Jadi kalau sini kamu buat ukuran tak ada 6, maksudnya kali ini ada contoh lah. Jadi buat semakan ah. Jadi saya pemula dengan 3 sampai 9. Oke, kalau kamu kurang yakin kamu boleh letak macam inilah. Oke. 3 lulus dengan 12. Oke. Lulus dengan 12. Oke. Ada nampak sampai 9 ah, junjung 6 cm. Oke, cantik ah. Jadi kamu boleh sambung. Oke. Ini adalah 6 cm ah, jadi sini sudah tulis, tak perlu lagi lah. Jadi maksudnya ini silinder dari tepi ya, dari atas. Oke. Kamu nampak ah. Walaupun arah atas, tapi dari pandangan silinder sebenarnya ialah tepi ya. Sebab biasa kita tengok silinder macam mana, ialah macam ini kan. Betul? Ini ialah tepi ya silinder. Tapi sekarang silinder dia letak terbalik. Dia letak macam ini oh. Walaupun kita pandangan dari atas oh, ini tak pandangan dari atas. Tapi di sini masih dikira sebagai tepi silinder, betul? Tepi silinder, okey. Sebab itu kalau kamu lukis tepi silinder, ingat mesti sentiasa segi 4, sisi 4. Boleh faham? Sekarang kita tengok dari arah Y jadi mesti sediakan sebab dia bentuk semi bulatang. Jadi kita mesti sediakan jangka lukis. Seperti cikgu cakap, kalau kamu nak lukis bulatang ataupun semi bulatang, separuh bulatang, kamu mesti tahu berapa diameter. Okey, ini adalah diameter 4 cm. Diameter. Jadi apabila kamu tahu diameter berapa, jadi kamu guna jangka lukis, ingat, okey, mesti ukur 2 cm. Ukur 2 cm bukan ukur 4 cm. Okey. Kamu mesti ukur jejari dia. Jejari ialah separuh silinder, ingat. Jejari ialah diameter bahagi 2 separuh. Okey. Di sini kita tahu diameter ialah 4 cm, jadi 4 bahagi 2, jadi kamu boleh tekan kalkulator. Okey. Maksudnya jejari dia ialah 2 cm. Okey, kita ukur guna jangka lukis, mesti ukur jejari dia 2 cm untuk lukis bulatang. Okey. Jadi kita ukur dulu 2 cm. Okey, mesti junjung Okey, ada yang pelajar letak di kosong. Okey, kalau diletak kosong pun boleh lah. Okey. Okey, pensil letak 2. Okey, junjungan cantik Okey, ada nampak? Kosong 2 jadi 2 cm. Okey. Jadi kita letak tepi dulu, jangan kacau dulu jangan lukis. Jadi kita ukur okey, lukis tengok dari tepi kan. Jadi kita lukis PQ dulu. Sebab kita tengok dari tepi maksudnya PS yang kita nampak. Okey. Serta mencencang jadi pelatang okey, ini maksud ini yang kita nampak. Jadi kita lukis PQ dulu 4 cm. Jadi kita lukis bawah sikit sebab kita nak lukis pelatang di atas, betul? Jadi kita lukis bawah sikit lah. Okey, mungkin kita boleh bermula dengan 12 lah, okey. 12 3 sini Jadi kita lukis 4 cm di bawah, mungkin kita bermula dengan 3, jadi 1 2 3 4. Jadi 3 kita lukis sampai 7 4 cm. Okey. Jadi ini ialah PS ini ialah PS. Dan ini ialah QR, okey, QR. Dan ini ialah 4 cm. Boleh? Dan kalau kamu nak, kamu boleh ukur lagi di mana 2 cm dia. Di sini, okey, kamu buat satu tanda, jangan terlalu besar. Ada satu kesan kita boleh nampak, so cukup lah, okey. Sebab kalau kamu titik terlalu besar nanti akan tolak makau. Okey, jangan titik terlalu besar. Okey, lepas tu jangka lukis yang tadi kamu sudah ukur 2 cm. Jalur letak di sini yang tadi kamu ukur 2 cm. Dan pensil letak di titik PS itu. Okey, buat satu pelatang sampai ke titik QR. Ada nampak? Ingat garis kamu jangan lebih Okey.
Jadi sudah selesai. Oke, tengok dari depan, dari awal ya. Oke. Jadi ini berapa panjang tidak tahu, jangan kisah. Oke, jangan tulis berapa cm dia. Sebab memang soalan tidak beri, jadi kita pun tidak tahu berapa cm dia. Jadi ini adalah jawaban untuk gambar aja yang ketiga. Boleh? Jadi video sampai sini saja. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, tekan like dan share, buka loceng di tepi ya. Jadi video sampai sini saja. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.